Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Azizan bin Mutib, nombor matriks 051283, insyaallah akan membentangkan hikam yang kedua yang berbunyi iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Okey, takrif dari segi bahasa iaitulah menghilangkan. Tajrid bermaksud menghilangkan, memisahkan ataupun menanggalkan ataupun membuka. Sebagai contoh, aku menanggalkan pakaian. Menurut ahli sufi pula, istilah tajrid ni terbahagi kepada tiga, iaitu maksud tajrid dari segi zahir, batin dan keduanya sekali. Yang pertama dari segi zahir, iaitulah menghilangkan segala perkara yang menghalang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara yang sifatnya zahir. Sebagai contoh, tidur. Seorang hamba ni boleh solat di malam hari tanpa rasa mengantuk, bermakna tajridnya zahir. Tajrid zahir maknanya hilang rasa mengantuk, boleh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala malam hari, bukan seperti kebanyakan orang yang merasakan mengantuk. Dan tajrid yang dari segi zahir ni yang sempurna, iaitulah meninggalkan asbab dunia dan perkara yang menjadi pakaian kebiasaan manusia, seperti lapar perlu makan, ataupun mengantuk perlu tidur, jahil perlu belajar dan sebagainya. Dan dari sudut batin pula, itulah meninggalkan kesibukan hati yang menghalang kehadiran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya sifat mazmumah ataupun sifat iaitu cinta kepada dunia. Bila mana seorang hamba Allah ni cinta kepada dunia, maka perkara tersebut akan menghalang kehadiran hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai contoh. Tajrid batin yang sempurna, iaitulah menghilangkan segala sifat yang tercela, sifat dengki, sifat takbur dan sebagainya daripada hati itu, dan hati itu pula diisi dengan segala sifat-sifat yang mulia. Dan yang ketiga, tajrid zahir dan batin, itulah meninggalkan kedua-duanya yang telah disebutkan tadi. Okey, kita ambil keterangan umum kan, keterangan umum daripada hikam ni, iaitulah amalan zahir memberi kesan kepada amalan batin. Seorang salik yang berjalan ataupun murid berjalan, kebiasaannya akan diberikan wirid ataupun wirid harian. Itulah amalan zahir yang akan memberi kesan kepada hati, iaitu batin. Dan inilah yang dinamakan tajrid. Inilah yang dinamakan tajrid. Sebagai contoh ataupun yang dikatakan oleh dalam syarah Ibnu Ajibah oleh Syekh Ibnu Ajibah dalam surah An-Naml yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Okey, kesan yang terzahir itulah
dinamakan tajrid. Okey. Tajrid inilah yang terdapat dalam hikam yang kedua ini. Ini yang akan dibicarakan, tajrid. Secara umumnya tajrid adalah apabila seseorang tidak memerlukan sesuatu yang biasa diinginkan. Yang telah kita bincangkan tadi, apa, kesenangan dunia, keperluan ataupun kemewahan sebagainya. At-tajrid. Okey, keadaan tajrid ada 3. Okey, yang pertama tajrid zahir tanpa batin. Ini dikatakan dalam syarah Ibnu Ajibah, itulah pendusta, seumpama menyadurkan tembaga dengan perak. Isinya tembaga tapi luarannya perak. Ini dusta. Yang kedua tajrid batin tanpa zahir. Tajrid batin tanpa zahir maknanya hatinya tu tetap kepada Allah SWT, hatinya tu bersama dengan Allah Ta'ala, tetapi zahirnya seperti biasa. Ini seumpama menyadurkan perak dengan tembaga. Isinya perak tapi luarnya dilihat seperti tembaga. Tapi ini sangat sedikit yang terjadi, kata Syekh Ibnu Ajibah. Okey, tajrid yang seterusnya, inilah tajrid, yaitu tajrid yang sempurna, yaitu tajrid kedua-duanya, zahir dan batin. Ini seumpama emas dalam khazanah raja. Okey. Adab. Okey. Disebutkan juga adab kepada al-faqir. Okey. Al-faqir al-mutajarrid. Yang pertama hormat pada al-kabir, masyayikh lah, ataupun mursyid. Kalau dari aspek murid kepada mursyid. Lepas tu yang kedua rahmat pada awam, maknanya kasih kepada orang awam. Bukannya dilihat orang awam ni dia dalam keadaan tajrid tu, melihat orang awam tu melihat dengan pandangan yang rahmat. Ketiga, insaf dengan diri sendiri. Yang keempat, tidak membela diri. Kalau dia melakukan kesalahan, mengaku kesalahan walaupun dia dalam keadaan tajrid. Okey, al-fakir al-mutasabbib, yaitu menyantuni orang yang baik. Yang pertama, yang kedua menjauhi orang fajir. Yang ketiga menunaikan solat secara berjamaah. Keempat, membantu orang miskin. Okey, al-mutasabbib iaitulah orang yang mengambil asbab, ini orang biasa. Pertama, hidup dengan ketentuan Allah padanya. Jangan mengambil amalan yang menyampaikan keinginan nafsu. Itu nafsu yang tersembunyi. Okey. Yang seterusnya, turun dari himmah yang tinggi kepada himmah. Okey, kita lihat pada teks hikam yang kedua, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Okey, kita lihat satu-satu. Yang disebutkan adalah syahwah, iaitu nafsu. Tajrid itu diinginkan oleh nafsu dengan maksud mendapat kerehatan, bukanlah daripada yakin. Apabila dia merasakan kesulitan, dia akan kembali kepada asbab. Tajrid ni bohong lah, tajrid yang bohong. Maknanya tajrid yang dibuat-buat. Dia bukan dalam keadaan, bukan dalam makam tajrid, tapi menginginkan tajrid kerana nafsunya menginginkan kerehatan. Contohnya bekerja, dia masih lagi dalam makam asbab, tapi menginginkan tajrid kerana tidak ataupun malas untuk bekerja. Yang dikatakan khafiyah, syahwah al-khafiyah, kan? Khafiyah zahirnya kelihatan seperti bersih daripada asbab dunia dan bersih daripada sifat tercela di dalam hati, tapi sebenarnya sebaliknya tersembunyi keinginan ataupun keinginan kerehatan ataupun kemuliaan dan sebagainya. Itulah sebab kenapa dinyatakan ataupun sebab dinamakan khafiyah oleh Syekh Ibn Athaillah. Okey.
Wa iradatukal asbaba ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Turun dari himmah yang tinggi kepada himmah dunia. Maksudnya dia dari keadaan tajdid ingin turun ataupun berada dalam makam asbab. Tapi hakikatnya kedua-duanya tajdid ini kata Syekh Ibnu Ajibah, tajrid tanpa izin adalah sebab dengan izin adalah tajrid. Kesimpulannya, kesan perbuatan batin itu dikatakan tajrid. Makam tajrid adalah suatu kemuliaan bagi para salik. Namun antara salik itu tidak sabar untuk hendak mencapai kedudukan ini, akhirnya terikut dengan hawa nafsu. Maknanya ditipu oleh hawa nafsu dan beralih niatnya daripada mencari keridhaan Tuhan kepada mencari kemuliaan pada pandangan manusia. Ini satu sifat yang buruk lah bagi para salik. Inilah ujian pada salikin, maka hikam ini menjadi nasihat yang sangat berguna kepada para salik sekalian. Tamat pembentangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazak.